ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, malam ini kita akan siarkan kembali kisah seram daripada kiriman pengirim yang seterusnya di dalam Kisah Seram Alam Jin. Sebelum tu saya mohon ya, bagi mereka yang prihatin, selalunya saya akan jemput. Mari sama-sama kita doakan pada rakyat Palestin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka keselamatan dalam mempertahankan perjuangan mereka di tanah Islam, tanah Palestin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Kiriman kisah malam ini adalah kisah yang pendek sahaja. Dikirimkan oleh saudara Abang Asyik, menceritakan pengalaman yang dilalui oleh adik iparnya sendiri. Liku-liku dugaan gangguan jin syaitan sewaktu menjalankan kerja sebagai pemandu GrabCar. Inilah kisah pengalaman yang dilalui oleh adik iparnya yang bernama Nordin. Dengarkan kisah beliau sebagai pemandu GrabCar. Lokasi di negeri Melaka bukan sahaja dikenali dengan nama bandar bersejarah, tetapi bila mana kita kaitkan dengan gangguan makhluk halus, beringatlah bahawa jin syaitan ni tidak memilih bulu. Pada siapa dia nak ganggu, negeri mana dia nak kacau, pada waktu bila masa je gangguan tu boleh berlaku. Inilah yang saya masukkan pada tuan punya badan. Pengalaman yang dilalui oleh Nordin benar-benar terjadi pada hujung bulan Ramadan tahun 2024. Masih baru lagi. Tahun ni masih baru lagi. Katanya seminggu sebelum raya. Jadi kalau kita tengok kalender lah kan, mungkinlah ini kemungkinan lah ya. Kalau kita tengok kalender 7 hari sebelum raya, berkemungkinan besar pada tarikh 1 hari bulan 4 2024 atau 2 hari bulan 4 2024, sama ada hari Isnin ataupun hari Selasa. Malam bulan Ramadan benda ni terjadi pada Nordin. Malam tu lebih kurang pukul 10.30 malam, selepas solat sunat tarawih, Nordin ni dapat order daripada pelanggan. Jadi bila memandangkan raya ni nak makin dekat, apa salahnya malam-malam sambung buat kerja GrabCar, nak cari duit lebih kan. Nordin pun bertolaklah jemput customer ni dekat lokasi yang dinyatakan dalam handphone. Tetapi silapnya Nordin ni satu je. Dia cuma tengok lokasi di mana dia perlu jemput customer, tapi dia tak tengok di mana lokasi yang perlu dia hantar. Ini silap dia malam tu. Bila tengok ada customer, terus tekan accept, walhal engkau tak tahu lagi destinasi mana yang customer tu nak pergi. Masa sampai dekat lokasi customer, terus ada seorang perempuan masuk ke dalam kereta Nordin. Seolah-olah cara dia tu macam tak tunggu masa yang lama. Sampai je kereta, perempuan tu kelang kabut masuk. Dalam fikiran Nordin, mungkin customer ni takut kot seorang-seorang tunggu luar dari tadi. Nordin pun bertanyalah, "Cik nak ke mana?" Kemudian perempuan tu cakap, "Takkan abang tak tahu saya nak ke mana?" Betul juga jawapan perempuan ni. Takkanlah Nordin tak cek dulu awal-awal, tak tengok order betul-betul ke? Bila Nordin cek semula pada order, alamak, Pasir Besar. Jauh tu. Tengok jam, dah hampir pukul 11 malam. Nak ke Pasir Besar, anggaran perjalanan dalam 1 jam 30 minit. Ini mau pukul 12 lebih tengah malam baru sampai dekat Pasir Besar. Tak boleh. Nordin bagi tahu dekat customer, "Saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak boleh terima order ni. Jauh ni cik. Saya terpaksa cancel order ni." Lepas tu perempuan tu kata,
Maksud abang ni dah 3 kali Grabcar tak nak hantar saya. Semua dikanselkan. Saya tak peduli. Saya pun minta maaf juga. Kali ni walau apa pun jadi, saya tak nak keluar dari kereta ni. Hantarkan saya juga. Sudah. Masalah lah pula. Nuruddin ambil sedikit masa untuk buat keputusan. Dia tengok nama tempat, dia tengok jarak, dia tengok masa dan juga dia buat sedikit perkiraan. Berkemungkinan besar, anggaran cas untuk menghantar hampir mencecah RM200. Agak besar juga jumlah ni, agak berbaloi jugalah. Bila perempuan tu dengar RM200, dia terus bagi duit dekat Nuruddin. Nah bang, RM200. Tak payah bagi baki. Abang ambil je duit ni semua. Janji abang hantar saya dekat lokasi tu. Wow, pucuk digital ulam mendatang. Takkan nak menolak. Tanpa buang masa, Nuruddin pun ikut jelah kehendak customer perempuan ni. Lokasi tempat dituju adalah Pasir Besar. Mungkin sebab nak raya kot. Itu yang bersungguh-sungguh customer perempuan ni berkeras hati nak pergi ke Pasar Besar malam tu juga. Wallahualam, kita fikir baik-baik je. Dipendekkan cerita, sesampai dia dekat Pasir Besar, sebelum perempuan tu keluar dari kereta, dia sempat pesan. Dia sempat nasihat lagi pada Nuruddin. Katanya lebih kurang macam ni. Abang, nak balik nanti, hati-hati ya bang. Definasi perkataan hati-hati bermakna Nuruddin ingatkan, yelah dah tengah malam kan, nak balik jauh pula tu, mestilah kena bawa kereta berhati-hati. Nuruddin tak fikir perkara yang bukan-bukan. Dia fikir apa salahnya perempuan tu tegur bagi nasihat bawa kereta elok masa nak balik nanti. Bila dah sampai lokasi di Pasir Besar, kereta berhenti je, terus perempuan tu kelang kabut cepat-cepat keluar dari kereta, berlari tinggalkan kereta Nuruddin. Gayanya macam nak mengelak daripada sesuatu. Kenapa pula? Ni yang pelik ni. Kenapa dia berlari macam tu ya? Biarlah perempuan tu dengan urusan dia. Janji duit kamu dah bayar. Yang lain tu bukan masalah aku. Aku tak nak ambil tahu. Nuruddin pun teruskan perjalanan balik semula ke daerah kawasan rumah dia. Dia kena memandu ekstra hampir 2 jam nak sampai ke rumah. Memang jauh. Tapi tak apa. Nama pun cari rezeki nak dekat raya. Ikutkan jelah kehendak dunia. Ketika Nuruddin melalui, dengarkan baik-baik ya. Ketika Nuruddin melalui jalan di Jelai, kawasan jalan Jelai ni memang gelap tau. Kiri kanan dia ada hutan dengan ladang pokok getahnya. Tiba-tiba Nuruddin dapat hidung bau wangi. Kuat ya amat bau wangi tu. Tiba-tiba je bau tu datang dekat hidung. Terkejutlah Nuruddin. Tak pasal-pasal meremang tekuk dia waktu ni. Bila dia tengok seat belakang, tujuan dia nak mencari punca dari mana datangnya bau wangi tu. Bila dia tengok seat belakang, ya Allah, astaghfirullahalazim. Dekat seat belakang, bila masa pula ada penumpang lain dalam kereta. Disebabkan perasaan yang terkejut, Nuruddin automatik pandang depan semula. Dia tak nak lama-lama tolehkan kepala dia menghadap dekat seat belakang. Bahaya lagi pun, dia kan tengah memandu. Nuruddin mengambil keputusan menjeling pada cermin pandang belakang. Dia cuba perhatikan semula adakah benar apa yang dilihatnya tadi. Dia nak tengok sama ada dia salah pandang ke tidak. Bila dia tengok betul-betul, memang benar. Memang ada penumpang dekat belakang. Katanya penumpang tu duduk di sebelah kiri. Agak gelap sebab di situ terlindung daripada cahaya. Daripada pengamatan mata Nuruddin, penumpang tu menyerupai seperti seorang perempuan. Dan yang paling menakutkan, muka sebelahnya elok macam perempuan biasa. Tetapi di sebelah sisi gelapnya pula, mukanya teruk macam baru lepas aksiden. Tak lain tak bukan, ini setan, kata Nuruddin. Ada setan dalam kereta aku. Dia tak sangka betul lah. Dalam bulan Ramadan, masih lagi ada gangguan jin setan nak menakut-nakutkan manusia. Disebabkan bulan Ramadan, bulan yang cukup mulia,
Jadi waktu ini Nuruddin agak berani nak menghadap gangguan penumpang setan tu sebentar lagi. Nuruddin berhentikan kereta. Dia keluar, dia buka pintu kereta belakang dekat seat belah kanan. Penumpang setan tu tadi dekat seat belah kiri. Nuruddin pula dia buka dekat pintu seat belah kanan. Sambil dia buka pintu, dia jenguk, kemudian dia cakap dengan setan tu lebih kurang macam ni. Woi, aku nak bagi tahu, engkau kalau nak tumpang tu buat cara nak menumpang, tapi jangan kacau. Nanti bila dah sampai tempat yang engkau nak tuju, engkau turun. Jangan ikut aku balik. Dia tutup pintu semula, dia teruskan pemanduan macam biasa. Taklah biasa sangat. Tadi dia bawa orang, sekarang dia bawa hantu. Ini luar biasa namanya. Engkau nak bayar pakai apa? Pakai daun. Banyak cantik muka engkau. Sepanjang perjalanan, ada jugalah beberapa kali Nuruddin ni jeling dekat cermin pandang belakang, mengharapkan setan tu dah tak ada. Tapi tetap lagi ada dekat seat belakang. Elok je bersandar. Betul-betul lah naik free hantu ni. Bila lah kau nak belah? Nuruddin ni risaulah. Penumpang ni bukannya orang. Penumpang ni setan. Setan tak akan buat benda yang baik-baik. Kalau dibiarkan, nanti lain pula jadinya. Bila dah nak sampai dekat Alur Gajah, alhamdulillah, penumpang-penumpang setan tu hilang, tidak kelihatan lagi. Nuruddin berhenti sekejap dekat Petronas Alur Gajah ya. Dia berhenti sekejap. Dia nak hilangkan beban tekanan dekat kepala otak dia sekarang. Lama dalam kereta tadi ditemani dengan setan. Sekarang dia perlu ambil sedikit masa. Dia kena selesaikan dulu benda-benda penting sebelum dia balik ke rumah. Nuruddin parking kereta. Dia buka keempat-empat pintu keretanya. Kemudian dia bacalah segala-gala surah-surah Al-Quran yang dia tahu. Dia yakin inilah cara yang terbaik supaya dapat hindar jin setan tu daripada masih lagi duduk dalam kereta dia. Tak lama selepas tu, dia pun sampai dekat rumah lebih kurang jam pukul 2 pagi. Tapi dia tak masuk rumah lagi tahu. Sebab dalam rumah ada isteri dan juga anak yang masih kecil. Nuruddin tak naklah terbawa balik ataupun terbawa masuk benda yang tak diundang, yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Lagi sekali, sebelum masuk ke dalam rumah, dia bacalah surah-surah Al-Quran. Kemudian dah selesai apa semua tu, barulah dia melangkah masuk ke dalam. Ketika nak tidur, ingatkan dah selesai. Belum lagi. Masa dia nak tidur, tiba-tiba anak kecil Nuruddin terjaga. Dah terjaga, budak tu menangis pula tu. Kuat dia menangis. Kesian dia. Nuruddin tak sedar hati waktu ni. Dia fikirkan, dia sangkakan, mungkin benda setan tu masih lagi ada dekat luar rumah. Silah hari bulan tengah mengintai dekat tingkap. Kali ni Nuruddin baca dengan ayat ruqyah. Dia guna dengan kaedah dan juga bacaan yang agak berbeza. Dia baca ayat ruqyah. Sebab dia pun ada belajar jugalah perubatan Islam Darul Shifa ni. Agak panjang juga bacaan dia. Dia baca. Kemudian dia pun azan satu rumah. Syukur alhamdulillah. Tak lama kemudian, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, anak kecil Nuruddin kembali bertenang tidur macam biasa. Ada jugalah si Nuruddin ni tunggu, mengharapkan, manalah tahu kalau ada gangguan lain menyusul ke ataupun perkara-perkara yang mencurigakan ke. Tak ada. Benda tu tidak berlaku. Tiada lagi ura-ura menunjukkan ada asbab-asbab lain yang bakal menyusul. Alhamdulillah, gangguan ni tak berlarutan lama. Hanya berlaku pada malam dan hari yang sama sahaja. Keesokan harinya pula, tiada lagi unsur-unsur gangguan daripada jin setan yang sama atau mahupun daripada jin setan yang lainnya. Gangguan penumpang perempuan setan sudah tamat di sini sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak kepada kiriman saudara Abang Asid yang menceritakan pengalaman seram yang dilalui oleh adik iparnya Nuruddin. Dia akan timbul satu isu tau. Akan ada orang yang bercanggah pendapat. Sebagai contoh, betul ke ada hantu bulan Ramadan? Ataupun sebagai contoh lagi, setan yang kena ikat, bukan jin yang kena ikat. Atau mungkin juga ada yang mengatakan yang ikat tu nafsu, tapi setan tak kena ikat. Macam-macam lah pendapat yang bertelagah antara satu sama lain. Jadi jangan ada yang menang
Jangan ada yang kalah. Tak payah nak berdebat dekat sini. Di sini bukan tempat dia. Masing-masing pergilah merujuk kepada orang yang lebih pakar, lebih arif tentang agama. Di sini tempat kita nak berhibur, tempat kita nak dengar cerita-cerita seram je ya. Sila kongsikan kiriman kisah seram daripada saudara Abang Asyik ini kepada para penonton yang lain, supaya perkara yang baik itu kita jadikan ikutan, manakala yang kurang baik kita dapat hindarkan, jadikan tauladan mahupun pengajaran. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, like dan on notification. InsyaAllah sekiranya ada rezeki, ada umur yang panjang, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersidang kembali dengan kisah seram daripada kiriman pengirim yang seterusnya di dalam, macam biasalah, terima kita apa dia, kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi hadir menonton malam ini bersama dengan kami semua. Alhamdulillah. Ada jin kiri kanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا